Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Ada beberapa isu besar apabila kita memasuki April 2022. Selain kita memasuki fasa era peralihan endemik, satu lagi perkara yang ditunggu-tunggu oleh ramai pihak iaitu pembentangan akta ataupun rang undang-undang akta anti lompat parti. Walaupun pelbagai perkara sudah pun dinyatakan sebelum ini, akta anti lompat parti ini banyak menjadi perdebatan adakah ia akan menjadi kenyataan di sesi parlimen sebelum ini, tetapi tidak dapat dibentangkan dan pihak kerajaan menjanjikan pada 11 April akan dilakukan pembentangan. Dan semalam menteri berkenaan iaitu menteri di Jabatan Perdana Menteri menyatakan kerajaan terus memberikan komitmen dan juga jawatankuasa pemandu MOU antara pihak kerajaan dan juga pihak PH ataupun Pakatan Harapan bahawa pembentangan RUU pindaan berkaitan akta lompat parti akan tetap dibentangkan walaupun mungkin tidak pada 11 hari bulan ataupun 12 hari bulan April 2022. Apa sebenarnya yang berlaku? Apakah pihak kerajaan tidak ada political will ataupun keazaman politik untuk membentangkan segera akta ini, ataupun ada di kalangan sebahagian ahli politik sama ada di pihak kerajaan ataupun pembangkang tidak bersetuju untuk pembentangan akta ini, ataupun menjelang pilihan raya umum ke-15 kita tidak akan melihat akta ini berkuat kuasa. Jadi semuanya ini penting untuk kita bincangkan. Saya bersama Fakhrul Razi Rashid, Koordinator Penyelidik Refsa yang sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Fakhrul Razi, salam Ramadan. Waalaikumsalam. Fakhrul Razi, dengan kenyataan terbaru Datuk Seri Wan Junaidi semalam berkaitan bahawa kerajaan masih terus memberikan komitmen dan mesyuarat dengan jawatankuasa pemandu transformasi dan kestabilan politik bersama pihak pembangkang semalam berjalan dan mencapai kata sepakat bahawa beberapa tindakan susulan berkaitan dengan pembentangan undang-undang ini akan tetap dilangsungkan walaupun mungkin tidak berlaku pada 11 dan juga 12 hari bulan April. Jadi apa maksud yang boleh kita baca daripada kenyataan yang dikeluarkan semalam ini? Baiklah, kalau kita lihat keputusan yang diberikan pada apa yang telah diputuskan atau dinyatakan oleh Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, sebenarnya adalah keputusan daripada Kabinet Kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri itu sendiri. Dan saya rasa agak sedikit ada dua perkara di sini, agak sedikit terkilan kerana sepatutnya sebelum mereka mengumumkan sidang Parlimen khas pada 11 April dan kemudian ditambah kepada 12 April, ia bermaksud kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri dan Pakatan Harapan sudah bersedia. Dan sehari sebelum pengumuman kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri menarik balik akta anti lompat parti ini, Pakatan Harapan juga telah memberi satu jaminan bahawa semua ahli parlimen mereka di dalam Dewan Rakyat akan menyokong rang undang-undang anti lompat parti dan pindaan perlembagaan persatuan itu sendiri. Dan ini memberi sedikit kesan kepada reputasi kabinet ataupun jemaah menteri itu sendiri dalam mengendalikan perjanjian persamaan MOU dengan pembangkang, yang saya fikir mereka harus sepatutnya lebih komited, lebih terbuka dan lebih bersedia untuk masuk ke dalam sidang khas parlimen pada 11 April nanti, yang di mana mereka putuskan sendiri sidang parlimen itu. Tetapi pada masa yang sama, ia memberi satu sedikit ruang kepada ahli parlimen ataupun daripada pihak kerajaan, pembangkang, civil society dan ahli akademik sebagai contoh untuk meneliti akta anti lompat parti itu secara lebih mendalam. Tetapi apa yang saya fikir lebih baik sekiranya akta lompat parti ini dibawa dan diletakkan di dalam aturan mesyuarat terlebih dahulu. Dan ini sebenarnya memberi jaminan yang lebih baik berbanding kerajaan tidak membentangkan draft akta anti lompat parti itu di dalam parlimen, yang menyebabkan kita masih lagi tertanya-tanya bilakah akta ini akan dibawa masuk untuk dibahas dan diluruskan, sama ada pada persidangan pada bulan Julai ataupun persidangan pada ketika waktu belanjawan 2023 pula. Jadi ini memberi saya rasa satu kesan ataupun satu perkara yang perlu diteliti oleh semua pihak, di mana semua rakyat sebenarnya komited untuk melihat akta anti lompat parti ini dilaksanakan segera supaya kita dapat menepis
apa-apa hujah atau apa-apa sangkaan jahat daripada percaturan politik beberapa pihak tertentu. Dan saya fikir rakyat sudah bersedia dan hari ini kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri perlu juga bersedia membawa draft undang-undang ini di dalam Parlimen pada 11 April ini. Ya, berkaitan dengan kenyataan Datuk Seri Wan Junaidi dan apa yang dikatakan oleh Fakhrul Razi sebentar tadi, sepatutnya kerajaan menetapkan bilakah pembentangan itu akan berlaku dan kalau boleh secepat mungkin, kalau boleh berlaku pada 11 ataupun 12 hari bulan. Itu tidak dapat diberikan komitmen oleh pihak kerajaan apabila mesyuarat bersama Pakatan Harapan semalam. Jadi sekali lagi rakyat dan juga pihak yang menunggu-nunggu bilakah RUU anti lompat parti ini dapat dibentangkan, sekali lagi kecewa. Jadi sebenarnya dari keazaman politik, Datuk Seri Wan Junaidi dengan temu bual pihak media sebelum ini, beliau menafikan sebarang sabotaj ataupun tidak bersetuju di kalangan ahli barisan kabinet ataupun di kalangan parti komponen yang membentuk kerajaan pada hari ini, tetapi beliau agak kecewa. Jadi cuba kita baca kenyataan beliau ini. Tidak ada sabotaj, tetapi ada beberapa perkara yang perlu diperjelaskan lagi dan beliau berasa kecewa kerana dah buat kerja selama 8 bulan. Ya, kalau nak dikatakan Datuk Seri Dr. Wan Junaidi kecewa, saya boleh memahami kerana dalam Parlimen Westminster ataupun kerajaan dibentuk di bawah Parlimen Westminster ini, collective responsibility is everything di dalam kabinet. Tetapi kita perlu perhalusi di mana sebenarnya rakyat juga telah menunggu akta ini sekian lama. Saya fikir anti lompat parti ini telah dibahas di dalam Dewan Rakyat semenjak tahun 1978 oleh saudara Lim Kit Siang sendiri. Dan kemudian dimulakan oleh beberapa ahli parlimen daripada Barisan Nasional juga tentang akta anti lompat parti seperti Datuk Seri Azalina Osman. Dan saya fikir lenggok ataupun bahasa yang diletakkan tentang bagaimana kabinet membuat keputusan itu sendiri telah menunjukkan ada beberapa tekanan di dalam kabinet itu sendiri yang diberikan ke atas Datuk Seri Dr. Wan Junaidi. Dan harus saya tekankan di sini, sekiranya keputusan kabinet ini menjejaskan pelaksanaan anti lompat parti ini, mereka seharusnya bertanggungjawab dan menjawab segala pandangan ataupun pendirian mereka di parlimen, kerana ini adalah keputusan kolektif yang dibuat oleh kabinet dan kabinet bertanggungjawab menjelaskan ia di dalam parlimen. Jadi saya fikir pada 11 April ini dan 12 April tentunya ahli parlimen khususnya daripada kalangan Pakatan Harapan sendiri dan backbenchers government sendiri akan bertanya ataupun memberi satu kritikan kepada kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri, khususnya kepada Menteri Kabinet itu sendiri tentang kenapa keputusan itu dibuat pada saat akhir sebelum persidangan Parlimen Khas dilakukan pada 11 April. Dan collective responsibility ini juga tertakluk di dalam perlembagaan persekutuan. So memang Kabinet tidak boleh lari untuk menjelaskan perkara ini dalam Parlimen dan ini adalah ruang yang baik untuk kita ataupun sebagai rakyat menyaksikan bagaimana perbahasan di antara pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk memastikan akta anti lompat parti dan pindaan perlembagaan ini berjalan berdasarkan objektif dan ia boleh memastikan akta ini dilaksanakan secara duipartisan itu sendiri. Ya, Fakhrul Razi, apabila Wan Junaidi memberikan kenyataan bahawa Barisan Kabinet tidak membantah secara kolektifnya tetapi sebahagian kandungannya perlu diperhalusi lebih dalam lagi. Maksudnya perlu ada perbincangan lebih dari pihak kalangan anggota Kabinet. Begitu juga berkaitan dengan sidang khas pada 11 dan juga 12, beliau hanya mengatakan bahawa sidang ini membuka laluan kepada penggubalan pengeluartaan undang-undang anti lompat parti iaitu punca kuasa Perlembagaan Persekutuan, bukan rang undang-undang anti lompat parti. Dan apabila tarikh yang ditanya, beliau tidak dapat memberikan komitmen tarikh iaitu bergantung pada Perdana Menteri dan berurusan dengan pihak speaker. Sekali lagi, bilakah tarikhnya? Kita tak tahu. Sama ada dalam sesi Dewan akan datang. Kalau tak sempat sesi Dewan akan datang, jika pihak yang terlibat ini membatalkan MOU dengan pihak kerajaan, maka butang untuk pilihan raya umum ke-15 akan berlangsung. Jadi kita akan memasuki PRU 15 tanpa ada akta anti lompat parti. Betul. Saya fikir itu yang saya katakan tadi. Di mana draft akta anti lompat parti ini perlu diletakkan di dalam aturan mesyuarat ataupun dibawa usul oleh kerajaan dalam parlimen supaya ia memastikan bahawasanya pihak
kerajaan mempunyai komitmen yang jelas dan memberi jaminan kepada pihak pembangkang agar akta ini akan diluluskan, termasuklah dengan pindaan perkara 101C dan sebagainya. Dan saya fikir apa yang telah dinyatakan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan tentang perlunya ada sidang khas kali kedua untuk memastikan akta anti lompat parti ini dapat dilulus dan dibahaskan dan diluluskan itu juga wajar dipertimbangkan oleh kerajaan. Dan inilah perkara-perkara atau item yang kita ingin dengar daripada pihak kerajaan agar mereka lebih terbuka, mereka lebih konstruktif dalam membawa idea-idea yang mendapat sokongan bipartisan oleh pelbagai pihak ini. Dan apa yang kita lihat, komitmen yang diberikan oleh Datuk Seri Dr. Wan Junaidi itu amat baik. Cuma dari segi kajian mendalam daripada beberapa ahli kabinet ataupun daripada ahli parlimen itu sendiri, itu juga wajar dipertimbangkan. Ada banyak instrumen yang kita boleh gunakan. Satunya adalah jawatankuasa pemandu. Dan keduanya, sekiranya draft ataupun akta ini telah dimasukkan di dalam aturan mesyuarat ataupun dibawa sebagai usul, kita boleh mainkan peranan di mana kita dapat lihat jawatankuasa pilihan khas. Parlimen itu sendiri telah terwujud dan ini adalah fungsi di mana jawatankuasa pilihan khas berperanan sebagai semak dan imbang kepada dasar ataupun undang-undang yang dibawa oleh kerajaan. Jadi apa gunanya kita ada jawatankuasa pilihan khas yang berbelas-belas ataupun jawatankuasa pilihan khas yang khusus boleh menyemak atau meneliti undang-undang ini, tetapi kita tidak gunakan ruang itu. Dan ini menyebabkan saya fikir fungsi parlimen itu tidak diperkasakan dalam isu-isu seperti kajian tentang undang-undang anti lompat parti ini. Dan ini adalah ruang yang sepatutnya digunakan oleh kedua-dua belah pihak untuk memastikan kesuburan demokrasi berparlimen itu betul-betul mengangkat aspirasi rakyat yang mahukan akta ini dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak dan tidak mempunyai cacat celanya itu sendiri. Ketika saya menemui Datuk Seri Wan Junaidi beberapa bulan lalu, beliau memberikan komitmen bahawa akta ini akan dibentangkan dalam sesi parlimen iaitu pada Mac lalu, tetapi sudah pun berlalu dan tarikh baru pada 11 dan ditambah dengan 12 hari bulan April untuk diskusi ataupun perdebatan berkaitan dengan punca kuasa Perlembagaan Persekutuan. Nampaknya ia ditangguhkan lagi. Jadi berkaitan dengan tafsiran lompat parti itu, pada temu bual itu beliau memberikan pelbagai tafsiran. Jadi itu sebenarnya yang menjadi mungkin perdebatan di kalangan peguam negara, pejabat peguam negara, tetapi Majlis Presiden Pakatan Harapan dan juga jawatankuasa persefahaman MOU ini sudah ada perbincangan dengan pihak Datuk Seri Wan Junaidi dan ada tafsiran-tafsiran yang sudah pun dipersetujui. Jadi di mana yang masih tidak lengkap itu tentang tafsiran lompat itu? Ada dua pandangan semenjak sebelum pengumuman daripada Datuk Seri Dr. Wan Junaidi tentang sidang parlimen khas bagi meminda Perlembagaan Persekutuan dan akta lompat parti ini. Ada beberapa pihak, khususnya daripada civil society, melihat draft yang diberikan ataupun draft yang keterangan yang diberikan oleh Datuk Seri Wan Junaidi itu dilihat seperti memberi kuasa lebih kepada parti politik. Dan ini juga telah disuarakan oleh beberapa civil society seperti Bersih dan ahli akademik seperti Dr. Wong Ching Wai tentang akta ataupun akta anti lompat parti ini agak tradisional. Dia mengembalikan semula sistem yang sudah ada sebelum ini. Dan mungkin perkara 486 juga perlu dipinda untuk melihat akta anti lompat parti yang diinginkan oleh kerajaan itu berlaku. Cuma di sini ada sebahagian pihak juga ingin melihat adanya satu sistem dipanggil record election, iaitu pemecatan kepada ahli parlimen yang melompat parti itu sendiri. Dan ini memberi satu ruang kepada kerajaan untuk berbincang semula dengan civil society dan ahli parlimen tentang bagaimanakah record election ataupun record election yang disepakati sebelum ini oleh civil society ini boleh diletakkan di dalam akta anti lompat parti itu sendiri. Record election ni sebenarnya secara asasnya memberi kuasa kepada pengundi untuk memecat ahli parlimen yang mengkhianati mandat mereka ataupun melompat parti. Dan ada pendekatan di mana record election ni perlu dibuat sekiranya terdapat 40% daripada pengundi dalam sesuatu kawasan itu menghantar petition, dan untuk memastikan mereka boleh mencabar semula mandat yang mereka telah berikan kepada ahli parlimen yang melompat parti itu sendiri. Jadi ini adalah salah satu pendekatan ataupun
pendekat ataupun cara yang perlu dirujuk semula oleh pihak kerajaan dan jawatankuasa pemandu sama ada rekod election ini perlu diletakkan di dalam Akta Lompat Parti itu sendiri. Pak Razi, apa juga tafsiran dan juga yang kita mahukan dimasukkan dalam RUU ini, ia saja boleh didebatkan, ia boleh dibahaskan ketika perbahasan di Parlimen tentang penggubalan akta ini. Mengapa perlu tunggu satu tarikh baru yang nak dapatkan semua input-input baru ni, sama ada di kalangan akademia, di kalangan parti politik, di kalangan NGO seperti Bersih dan juga seperti Refsa misalnya. Tapi mengapa tidak menggunakan ruang perbahasan? Kerana undang-undang ini suatu benda yang baru. Pastinya perbahasan itulah ruangnya, medannya yang boleh diguna pakai oleh semua ahli parlimen, mendapatkan semua input-input dari apa yang kita bincangkan itu, dan akhirnya akan diluluskan 2/3 oleh ahli dewan. Mengapa tidak itu dijadikan dahulu, komitmen itu diberikan dahulu? Perbahasan boleh dilakukan, penambahbaikan, tafsiran apa pun tentang lompat itu boleh didebatkan di dewan. Saya fikir kita kena bergerak pada satu tahap di mana perbahasan selama 2 hari itu pun tidak mencukupi sebenarnya untuk melihat Akta Lompat Parti ataupun pindahan perlembagaan ini dari segi konsep yang menyeluruh. Sebab itu sekiranya saya ingin argue dalam beberapa perkara adalah sebenarnya 2 hari pun tidak mencukupi untuk membuat Akta Lompat Parti. Kalau dikiranya saya boleh memberitahu kepada Datuk Seri Dr. Wan Junaidi dan Ketua Pembangkang itu sendiri, tambahkan sidang parlimen khas ini lebih pada seminggu ataupun dalam keadaan yang lebih banyak daripada 2 hari itu sendiri. Dan benda ini bukan setakat kita lihat pada perbahasan 2 hari itu sendiri. Kita kena melihat parlimen ini berfungsi bukan saja di dalam perbahasan tetapi di luar kerangka perbahasan itu sendiri. Seperti saya katakan tadi, jawatankuasa pilihan khas itu sendiri. Jawatankuasa pilihan khas ni bermaksud di dalam jawatankuasa pilihan khas tu dia dianggotai, kita tahu, daripada pihak pembangkang dan kerajaan. Dan perbahasan juga berlaku di dalam jawatankuasa pilihan khas ini kerana masalah-masalah teknikal ini akan dijawab oleh pihak kerajaan dan akan ada sesi libat urus bersama beberapa pihak ataupun stakeholders itu sendiri. Jadi saya fikir kalau kita melihat perbahasan 2 hari ini dan mengatakan bahawasanya 2 hari ini sudah mencukupi untuk melihat Akta Anti Lompat Parti pun sebenarnya ia tidak memberi ruang yang banyak untuk pihak kerajaan dan pembangkang berhujah dan memberi penjelasan. Sebab itu kita memerlukan lebih 2 hari. Kalau kita terpaksa tangguhkan 2 hari ini sekalipun, Akta Anti Lompat Parti ini perlu dimasukkan di dalam aturan mesyuarat Dewan Rakyat itu sendiri supaya ia diserahkan kepada jawatankuasa pilihan khas untuk diteliti dalam tempoh sebulan ataupun dalam tempoh beberapa waktu yang diberikan oleh parlimen. Kerana perkara ini penting agar mereka boleh mengeluarkan laporan rasmi. Setakat ini yang saya rasa agak terkilan juga kerana apa benda yang telah dibincangkan oleh pihak kerajaan dan pihak Pakatan Harapan mengenai MOU ataupun dari segi Akta Anti Lompat Parti ini tidak ada satu penjelasan yang jelas. Hanyalah kita mengagak-agak ataupun tidak ada informasi yang tertentu tentang bagaimana progres yang telah dilakukan oleh kedua-dua belah pihak. Dan ini saya rasa ingin saya menjawab apa yang ditanyakan oleh Tuan Haji tadi tentang masa itu adalah sangat suntuk. Dan perkara ini perlu dibahaskan bukan setakat 2 hari tetapi perlu dibahaskan dari segi kerangka yang lebih luas seperti jawatankuasa pilihan khas itu sendiri. Ya, kita ingin bergerak ke arah itu dengan segala fungsi-fungsi demokrasi yang ditetapkan ataupun diberikan kuasanya oleh pihak perlembagaan. Wajar diberikan ruang seluas mungkin untuk mendebatkan apa juga isu berkaitan dengan undang-undang baru, berkaitan dengan isu berkaitan dengan rakyat, begitu dengan wang kira-kira negara dan sebagainya. Tetapi mengapa RUU Anti Lompat Parti ini tidak boleh ditangguhkan lagi? Saya fikir ia telah jelas sekali bahawasanya kalau mengikut daripada kajian, ada satu kajian yang saya kongsikan daripada INVOK dengan JCS daripada Sunway University pada tahun lalu, di mana hampir 70% responden dalam kajian tersebut, khususnya dalam kalangan orang Melayu, tidak kira di wilayah, kelas ekonomi ataupun latar belakangnya sendiri, mereka inginkan Akta Anti Lompat Parti ini supaya mereka dapat memastikan ataupun mereka mendapat satu jaminan bahawasanya undi mereka ini amat berharga
dalam membuat keputusan penting buat negara. Dan perkara ini juga telah dinyatakan jelas oleh rakyat ataupun pengundi dalam dua PRN, iaitu PRN Melaka dan Johor, di mana bila menceritakan tentang kestabilan politik, mereka menawarkan Akta Anti Lompat Parti ataupun Undang-Undang Lompat Parti ini juga akan dilaksanakan di peringkat negeri. Jadi ini bukan satu alasan untuk menangguhkan lagi Akta Anti Lompat Parti ini, dan saya fikir apa yang perlu dibuatkan dilakukan oleh Datuk Seri Dr. Wan Junaidi adalah pertama, kerajaan perlu menyatakan tentang garis masa ataupun time frame untuk memastikan bilakah Akta Anti Lompat Parti ini akan dihabis buat kajian dan bilakah akan dibahas dan diluluskan oleh Dewan Rakyat itu sendiri. Gambaran ini sebenarnya membantu bukan sahaja ahli parlimen pembangkang, tetapi membantu rakyat untuk memastikan pihak kerajaan bertanggungjawab dalam komitmen yang telah diberikan. Di sini saya rasa political will, kita tidak boleh cakap political will itu sekadar lip service saja, tetapi political will itu perlu datang dengan komitmen dan struktur yang lebih jelas. Dan yang keduanya adalah apa yang perlu dibuat oleh pihak kerajaan pada 11 April ini adalah segera membentangkan draft Akta Anti Lompat Parti itu di dalam parlimen dan masukkan ia dalam aturan mesyuarat agar ia boleh dibincangkan secara struktural dan kemudiannya boleh dibahaskan oleh ahli parlimen dan dibincangkan oleh orang awam itu sendiri. Dan saya fikir apa yang kita dapat ataupun apa yang kita mahukan daripada Akta Anti Lompat Parti ini adalah kepercayaan rakyat untuk kembali semula mempercayai sistem demokrasi berparlimen dan pilihan raya Malaysia itu sendiri. Dan pengkhianatan yang dilakukan oleh beberapa ahli parlimen itu sendiri agak menggusarkan rakyat untuk keluar mengundi. Jadi saya fikir inilah satu orang kata vaksin ataupun ataupun penawar untuk penyakit lompat parti yang hampir berlaku di Malaysia hampir 2 dekad yang lalu ini. Jadi adakah Fakrul Razi merasakan mereka yang tidak mahu menyokong ini adalah di kalangan mereka yang melompat sebelum ini, sama ada di pihak kerajaan ataupun di pihak pembangkang, ataupun mereka merasakan masa depan mereka dalam politik tidak akan selamat dengan Akta Lompat Parti ini? Saya fikir apa yang mereka perlu fikirkan kalau tentang, saya tidak boleh menjawab kepada apa mereka yang tidak menyukai anti lompat parti, tetapi apa yang kita perlu lihat di sini adalah rakyat. Rakyat sebenarnya yang menentukan kuasa politik itu sendiri, rakyat yang menentukan jawatan yang membentuk kerajaan itu sendiri. Dan saya fikir dalam setiap pertimbangan yang diperlukan dalam Akta Anti Lompat Parti ini, kita kena utamakan aspirasi yang dimahukan oleh rakyat. Dan kalau nak dikirakan tentang individu yang ingin pentingkan kepentingan politik di dalam parti politik ini, saya rasa isu-isu ini telah berlarutan berlaku di dalam politik Malaysia. Tetapi ini adalah aspirasi rakyat yang kita perlu lihat. Mereka sebenarnya inginkan politik yang lebih matang untuk tempoh 5 atau 10 tahun akan datang. Dan itu saya fikir itu yang paling penting saya lihat, itu aspirasi rakyat itu sendiri. Terima kasih Fakrul Razi Rashid, Koordinator Penyelidik Refsa, atas implikasi jika tangguh RUU ALP ini untuk tak tahu bila, seperti mana yang Fakrul Razi katakan tadi. Jadi itu saja, kami akan berbincang lagi perkara ini. Terus bersama kami di Esok Wani. Sekian untuk agenda Wani pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.